Okay, so hari tu kita stop sampai derive velocity escape. So what is velocity escape? Velocity escape adalah dia nak escape from the surface of Earth lah. So a minimum velocity required by a mass to escape completely from the gravitational field to infinity in outer space. So dia nak escape daripada gravitational field. So sebenarnya dia tak semestinya dekat from the center, from the surface. Boleh dia jadi dekat luar ni. Tapi dalam dia punya formula dia bagi you adalah R. So selalunya mungkin dia akan, sebab kalau formula dia bagi R besar tu maksudnya dia from the surface of Earth. So kalau you tengok formula yang dia bagi, this formula ni, the one that they give to you adalah 2gm over R. So this R adalah represent radius of Earth. So kalau soalan tu bukan planet Earth, so make sure katalah dia kata find the we escape from planet P. So make sure this R adalah radius of planet P. So R ni adalah represent radius. Sebenarnya R tu adalah R besar, tapi kalau disebabkan they give you here adalah R besar, R kecil, so they will give you adalah R besar. So dia sentiasa adalah radius lah, radius of something. Sebab you nak escape from something lah daripada radius. Tapi kalau saya takut nanti kalau ada macam kalau you tengok dalam this formula, dalam you punya nota, this not start from the center, from the surface. Dia start can be anywhere lah. So that's why dia guna formula and total energy equals to EF, iaitu K plus U equals to K final plus U. So you get this formula. And kalau you perasan, you tengok dekat sini this R is not R besar, ini adalah R kecil. Di mana R kecil ni adalah distance from the test mass and the Earth center. So maksudnya dia nak escape daripada bukan daripada surface lah. Dia daripada luar nak pergi ke infinity. So this is your initial, this is your final lah. So ini adalah R ni adalah maksudnya dari a certain, it's not from the surface. Tapi kalau you tengok balik you punya you punya formula, R ni dia tukar jadi R besar. So maksudnya dia start from the surface. So nak pergi ke infinity. So this is your initial, this is your final. So they are different kalau you punya initial you adalah at certain height. So it start from R. So kalau dia start from the surface, dia adalah R. So depend apa yang you nak guna kat sini. Kalau this one is R, is refer to this. Dalam you punya list formula, they are refer to this R. So depend lah apa yang you nak buat. Okay, tapi kalau you tengok kepada learning outcome tadi, they ask you to write down equation R besar. Ni R besar. So maksudnya you kena tahu derive the equation from this R lah. Okay, macam mana nak derive this equation? Kita akan gunakan conservation of energy lah. So submission energy initial equals to submission energy final. Since they ask you from the surface, ni dari surface of Earth lah. So ini R. Okay, so we have K and U and K and U only. Why we don't have? We have three kind of energy. K, U dengan US. Tapi dalam this chapter you only have K and U only. We don't have elastic material. So this one initial, final. So for kinetic energy initial we have M, we escape lah. Dia nak escape, nak keluar daripada, nak pergi infinity. So yang ini negative GMM over R. Because potential energy is higher at the surface. Makin lama dia makin jadi zero. So the final one both akan jadi zero lah. So this pergi ke sini you akan dapat half mv escape square equals to GMM over R. So the one that you cancel is the test mass. So your V escape, since your R here adalah sama dengan R besar. So your V escape akan jadi, ambil balik je formula ni, tiru je. So you akan dapat ni 2gm over R square root 2gm over R. So sure. Sebab you kena tahu derivation so you kena tahu derivation ni. Dia punya mark sebenarnya adalah dekat sini je. Kinetic you boleh tunjuk ni and then you boleh tunjuk ni. Ataupun either this.
Dua markah je. Yang ni tak ada markah. This one don't have marks because this one is given in your list formula. Okay. The second one adalah formula. Yang kedua adalah formula V square root. Ada satu lagi formula you kena tahu ni. Ni. Formula ini you kena derive square root 2GR. Okay. Mana dapat square root 2GR? So you dah dapat tadi V escape equals to square root 2GM over R. Okay, so you buat kat tepi AG equals to G. Kalau dia dekat surface, AG dia akan sama dengan gravity equals to GM over R. Ada square root GM over R square. Mana dapat formula ni? Ni dekat formula nyawa ni AG equals to GM over R square. Tapi ini R kecil. Okay, kenapa I buat R besar? Because dia dekat at the surface of earth lah. So that's why it's become R square. Okay, so I want to make my GM over R ni sebagai subject. So G, saya ambilkan G sebab because this at surface. This one happen at surface. So GR bawa naik atas R equals to GM over R. Because I want to make GM over R as my subject because I want to substitute to this value here. So that's why I get 2GR. Sure ni? So ini adalah inilah yang kedua yang awak kena tahu, derivation. So this is derivation that you need to memorize. So this is the first derivation yang you kena memorize lah. Sebelum ni from chapter 1 until chapter 6 you don't have any derivation. Yang ini baru first lah yang you jumpa derivation. So you need to know the derivation of V escape. So V escape we are talking about the test mass want to go out of the gravitational field. Dia nak keluar daripada medan gravity. So sama ada dia duduk on the surface, but because your derivation is capital R, so meaning dia duduk on the surface lah. Tapi soalan boleh tanya out of surface. Kalau out of surface, this R kena tukar jadi R kecil lah. Depend on question. So you have to read the question. So jangan confuse between R besar dengan R kecil. Apa beza R besar dengan R kecil? Okay, saya ulang balik. R besar is radius. R kecil is not the radius, it's a distance. It's the distance from the center until the test mass lah. The center of point mass until the test mass. H, what is H? H is the altitude ataupun the height from the above the surface. Ada nampak perkataan above, maksudnya dia luar daripada surface lah, itu we call it height. So R is this, inside here, R is the radius. So R kecil equals to R besar tambah H. So this one you need to be careful. Ini yang akan confusekan you lah. So when you read the question, if they mention the word, okay, the distance from the satellite to the earth is 9 kilometer. So 9 kilometer is R because the word distance. Dia tak ada perkataan above the surface. Even though tak ada perkataan start from the center, but since dia kata distance the satellite to the earth, so this is distance because the word distance. Tapi kalau dia kata, is the question say that the distance of satellite is 9 kilometer above the, ada perkataan above the surface. So that is H. So what you need to do, you need to plus the radius lah. Because R should be in from the center until the test mass. Okay, boleh faham tak tu? Boleh tak tu? Diam dah. Boleh. Okay, the next one adalah kita masuk kepada V satellite motion. V satellite motion. Okay, V satellite motion, we are talking about pergerakan dia. We are talking about the motion of the satellite lah. So jangan confuse antara V escape dengan V satellite motion. V satellite motion dia baik. Dia just follow, dia rotate. Dia tak escape, dia rotating lah. Dan dia tak duduk above the surface lah, dia duduk at certain height. Okay, so what we can say, this is your satellite, this is Earth. So the satellite is moving, it's not static, dia moving with constant constant speed. Okay. Ni constant tangential speed. Velocity tak constant sebab dia changing direction.
Okay, since it's bentuk circular motion, so we welcome chapter 6 lah, FC. So if you look at here, this is circular motion. So circular motion adalah chapter 6. So dia ada kait dengan chapter 6 lah, FC. And dia attract to the earth, so dia ada FG. So in here, they have the satellite experience two type of force, FC and FG. Then FC and FG is the same direction lah. Dia mesti sama arah dan dia adalah sama nilai. Kenapa dia sama nilai? Sebab dia kalau you tak ada FC, dia akan boleh buat ni Earth, dia akan boleh buatlah sukati bentuk shape bintang. So that's why dia kena ada FC lah. So to make it in circular motion. Okay, the FC is contributed by the gravitational force attraction. So dalam case ni FC equals to MAC dan FC equals to FG. Ni FG. FG equals to FC. So bila nampak soalan satellite motion, kalau saya akan lukis. Okay, ni Earth. Okay, ni. Dia tak semestinya orbiting the Earth, any planet lah. So dia orbiting dalam bentuk apa? Dalam bentuk circle. So dia ada FC. And then what is attract? Dia attract to Earth. So dia ada satu lagi lah FG. So FG equals to FC. So FG equals to what? GMM over R squared. FC equals to what? MAC or MV squared over R. So the one that you can cancel is test mass. The R also you can cancel because we are talking about the distance. Okay, kalau you ingat balik, GR ni adalah distance satellite until the center. FC pula adalah radius, betul tak? Radius, R ni adalah radius, ni radius. Yang ni distance. So, kalau I abaikan Earth, so ini center of Earth. So, ini adalah satellite. So, ini adalah bentuk bulat. So, ini adalah radius. So, actually radius adalah sama dengan distance. Because your distance also start from the center. So, that's why you can cancel this R. So you will get the formula V equals to square root G over M. So this is the formula that you need to derive. Ini formula yang you kena derive. Okay. Lepas tu you akan ada satu lagi formula iaitu bila dia close to Earth. So bila dia close to Earth, formula you akan jadi V equals to square root GR. Okay, kalau you tengok balik learning outcome, dia tak ada suruh derive ni. Kalau kita tengok learning outcome, kat sini. Patah balik lah. Kalau you tengok balik learning outcome, dia tak suruh derive ni. So you tak perlu tahulah yang ini. Sebab dia suruh derive tadi adalah hanyalah GM over yang satu lagi ni. Yang ini saja. So ini saja yang you kena derive. Yang ni you tak perlulah. Yang ni you masuk nilai sebenarnya sama je. You dapat V equals to square root GM over R. So guna formula G, AG sama dengan G sama dengan GM over R squared. Jadikan GR sebagai subjek. So R ini adalah sama dengan R besar. So GR sama dengan GM over R. So you akan dapat GM over R ni, GM over R. Ini GM over R, benda yang sama. So dapatlah masuk square root GR. Dapat ni balik. Okay, so V sama dengan R omega 2 pi R over T. So you masukkan nilai, so you akan dapatlah period. Ini adalah the second derivation yang you kena tahulah. Okay, so kita buat derivation balik semula. Okay, ini adalah derivation untuk satellite motion. Satellite motion. Okay, so we have Earth, we have satellite. So it's orbiting the Earth. Okay, so we have FC, FG. Saya akan lukis, baru saya akan terbit. Sebab kalau tidak saya tak faham. So when we talking about satellite motion, please look at ada Earth, ada point mass, ada satellite. It's orbiting. So we have FG equals to FC, 1 mark. So FG, tak tahu, tengok balik ni. Ni formula FG, ni GMM over R squared. So GMM over R squared sama dengan MV squared over R. So you cancel R, you cancel ni. So yang ini you tak perlu tunjuk pun. You pergi buka balik formula ni, ambil terus ni. Ni formula ni. So you dapat V equals to square root GM over R. Markah dia mungkin hanya 2. Satu markah untuk showing this, satu markah you ganti. So dapat 2 markah. So tulis show. So this one you don't get mark. This one also you don't get mark. Sebab apa? Yang kerja tak, dia gantian. Dia bukan jalan kerja.
FC ni 1 markah. Ini konsep. Yang ini gantian. You masukkan betul you punya formula. Lepas tu baru terus dapat markah. Hari tu you buat ujian selaras sempat ke habis semua? Saya tengok ramai yang pukul 9.30 baru nak hantar. Sebenarnya you kena buat 1 jam. Saya setengah extend another half 30 minit tu untuk you buat untuk kalau ada masalah teknikal. Tapi ramai yang hantar lambat. Ada yang hantar pukul 10 juga tu. Yang paling dahsyat tu. Sempat ke tak sempat tu? Tak sempat. So kena laju Tekan kalkulator lah. Saya harap awak pandai guna kalkulator. Saya dah ada kalkulator baru, nanti kita tengok kalkulator. So kena tahu sebenarnya sebab calculation tak nak banyak sangat. Kalau boleh final answer baru you masukkan nilai. And then please use your calculator secara fully. Maksud saya apa? Saya rasa mungkin awak dah, sebab you are advanced, mesti awak dah pandai, awak lagi hebat daripada saya kalkulator. Bab kalkulator ni. Ni adalah kalkulator yang baru lah Yang ni saya rasa kalau awak simetrik awak kena beli kalkulator ni nanti. Automatik awak mesti promote kalkulator ni. Betul tak budak? SES. Betul. Awak kena beli. Saya rasa awak kena beli benda ni. Sebab the calculator dia boleh solvekan banyak equation. So kalau boleh benda-benda yang macam kira tu guna kalkulator. Nanti kita buatlah soalan tutur nanti kita tengok. Okey, mahal tak kalkulator ni? Budak SES. Berapa kalkulator tu? Dia orang jual tu? Tahu dia orang jual. Tak ingat dah? Tak ingat ni. 70 madam. 50. Lepas tu beli kat dalam ke kat luar lagi murah? Kalau beli kat lecture murah sikit. Murah sikit lah. Kalau dekat Shopee tak murah. Tapi takut ada yang ni ada apa? Ada yang clone punya kalkulator ni. Nanti awak tengoklah. Nanti awak kena tengoklah awak dipaksa ke tak dipaksa untuk beli. Terpulanglah pada awak. Okey. Kita masuk kepada the second one, period. Tadi you kena derive ni, V ni. Ni you dah kena derive ni V ni dah settle derive. Okey, satu lagi derivation you kena tahu adalah period lah. Okey, so kita akan derive period. Okey, saya akan guna formula V tadi tu. V sama dengan square root GM over R. V sama dengan square root GM over R. Satu lagi saya akan guna V sama dengan 2 pi R over T. Ini chapter 6. Sebab dia buat circular motion because they ask you to derive period. So jadikan period sebagai subjek lah. So this is also V, this is also V. So saya boleh buat dia equal lah. So square root GM over R sama dengan 2 pi R over T. Saya akan jadikan dia sama lah. Okay, so apa yang boleh buat, you square both side lah. So you akan dapat GM over R sama dengan 4 pi squared R squared over T squared. Sebab saya square both side. Saya darab power of 2 both side. Okay, saya nak jadikan T sebagai subjek. So T bawa ke sana. So T squared equals to 4 pi squared R squared. R ada lagi divide by GM. Okay, so saya nak jadikan T sebagai subjek, betul tak? Tak perlu fikir apa-apa. Awak dah nampak ni sebenarnya dia T sama dengan square root 4 pi square. Ini dapat R cube over GM. Okay. Lepas tu yang ini bawa keluar. You akan dapat square root 4 akan dapat 2. Square root pi square you akan dapat pi. So that's why you akan dapat R cube over GM. So ini adalah shown lah. Nampak sama tak dengan yang ni? Sama ni R 2 pi square root R cube over GM. So inilah 2 pi square root R cube over GM. So this is the formula, this is the derivation third yang you kena tahu. Saya ulang balik. So mula-mula kita ada V sama dengan GM over R. Mana dapat ni? Tak tahu, tak hafal, guna ni balik. Ni dekat nombor 22 ni. Jangan confuse 21 dengan 22. 22 ni escape, nak lari. 22 ni baik, dia orbiting. Dia orbiting, dia follow je. Okay. So satu lagi adalah formula ni. Formula ni is not given. So you kena hafal lah 2 pi R over T. Okay, samakan dia. Okay, buang square root. So square both side. Bawa T naik atas. So you akan dapat ni lah. Yang ni saya semua alihkan dia ke sini.
Okay, now I only want to get t, so I squared both sides lah, square root both sides, so I get square root 2, you get 2t as square root t square root, you get t back. So this one you square root all, so square root 4 you get 2, square root pi squared you get pi. So square root here you get square root 3 r3 over gm. So this is how you want to derive. Itu dia punya derivation lah. So derivation ni kena buat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nanti lama-lama awak hafal lah. So soalan dia tak susah, soalan ni saya rasa very direct lah. Ya. Okey dah, kita tengok kepada tutorial. Tadi masuk ke? Kok dah 23 sikit lagi dia. Adalah itu tak masuk lagi. Okey, kita tengok question. Now ni lepas tu kena buat blood lah. Okey, chapter 7, 5 markah, dia sangat besar. Okay, gravitational field, Newton's law of gravitation, kita dah belajar. Gravitational field strength, simbol dia A. Define gravitational potential, and define saja, bukan define and use ke? Use kan, Gu equals to negative, ada negative negative Gm over R. Derive and use V escape, square root 2 Gm over R atau square root 2 Gr. V velocity untuk satellite motion dengan period. So you ada 3 derivation. 1 ni, 2, 3. So 3 ni kena hafal lah derivation tu. Okay, siapa yang dah buat pasir, you akan nampak banyak maths tak ada. So yang inilah maths you akan guna lah, siapa yang dah buat pasir. Okay, soalan pertama. A satellite is shifted to higher orbit. Which are the following quantity decrease? So bila R you makin increase, so the gravitational force, okay, keluarkan formula F equals to Gmm over R squared. So when my R increasing, my F will decreasing. Betul. Gravitational potential energy, the symbol is U. U equals to Gm over R. When Gmm over R. So when R is increasing, your U also decreasing. Betul. Yang ini tak perlu hafal. Semua ada negatif. Yang ini tak perlu hafal, ada dekat formula. Tapi kena laju lah. That's why sebenarnya the best way adalah hafal. Kalau you hafal formula, you akan laju lah. Gravitational field strength, apa simbol dia? Ag equals to Gm over R squared. So when your R increase, your Ag also increase. So jawapan dia D, all above. Question number 2. If suddenly a gravitational force attraction between Earth and satellite revolving around it becomes zero, then the satellite will, so dia kata ni ada Earth and then we have satellite. Suddenly the gravitational force, the Fg is become zero. So what happened to satellite? Satellite tak akan attract lah kepada Earth, dia akan pergi lah tempat lain. So jawapan dia continue moving with its orbit, salah. Move tangentially to the original, okay. Become stationary, salah. It's not will become stationary because it have its velocity. Move toward Earth, salah. So jawapan dia adalah B. Dia macam escape, macam ingat tak chapter 6 yang you belajar pasal roller coaster tu. Roller coaster. So dia akan escape secara tangentially lah. So dia akan escape secara tangentially. Macam mana tu? Mudah. Betul. So dia roller coaster, bila dia straight, dia akan gerak secara tangentially lah to the original with the same velocity. Okay, the force of gravitational between two body in the universe do not depend. Dia tidak depend pada apa. Keluarkan baliklah formula tadi. Gmm over R squared. So sum ke? Ni bukan sum ni product of masses, betul. Distance betul, gravitational constant betul, G, yang ni G, yang ni R, yang ni mm. So jawapan dia A, salah. Sum tambah, kalau tambah kena tak ada plus. So this one is not tambah, ini adalah product. So that's why jawapan dia A. For a man standing in the lift, will his apparent weight will be equals to the real weight? So for example, you naik lift, this is you naik lift and then you bawa weight, you punya scale. So when will be your apparent weight ni, the one that keluar lah, nilai bacaan yang keluar dekat scale you. So when will be the apparent weight equals to the real weight?
Jawapan dia adalah moving upward with uniform acceleration, moving downward uniform velocity atau falling freely. So jawapan dia adalah C lah. Kenapa? Bila adalah uniform velocity, your A is 0. So you hanya ada normal dengan weight. So normal minus weight equals to 0. So that's why normal equals to mg lah. So apparent weight ni simbol dia n. Yang appear lah, normal tu lah. Yang appear tu. Dalam kes ni, your object is u. So you hanya ada normal and weight. You tak ada tension, tak ada friction, tak ada lain. So apparent weight we always refer kepada n. This is apparent weight. Tapi kalau soalan tanya, okay, how to make sure that your apparent weight is less than the real weight? Apa jawapan dia? So awak kena tulislah, so depend pada A. Okay, A gerak ke atas. So when A gerak ke atas, so N become positive. So N minus W equals to MA. So N equals to MA plus MG. So your apparent weight will become bigger, higher from the real weight. But what happens when it's going down? So weight will become positive. Weight minus S equals to NA. So N equals to MG minus MA. So your apparent weight will become lower lah. So jawapan dia when the acceleration is moving, uniform acceleration moving downward. So kena be careful dengan perkataan apa yang dia nak ni. Apparent weight we are talking about N. Yang dia nampak tu lah normal tu. Okay, number 5. An elephant and N are projected out of the earth into the space. What is the velocity needed? Okay, so ini we escape. So apa formula we escape? Square root 2gm over r. The elephant need to be projected higher. Okay, ada tak saya nak tanya awak, M here is referred to M who? Tu M siapa tu? Diam pula dah. Earth. This one is point mass. It's referred to point mass. So, we doesn't care about the mass of elephant or N. So, dia tidak, the mass is not, independent. The mass of object or the mass of test mass is independent from the we escape. So, jawapan dia adalah C lah. Both should be projected in the same velocity. Sebab G constant, G constant, R also constant because dia from the earth. So we take the radius of earth. Sebab elephant dengan N tu projected out from surface to outside. So R pun constant lah because they are in the same distance. So the M here, we are talking the mass of earth. So that's why everything is constant. So that's why the we escape should be constant. Okay, boleh tak ni? Mah je pagi je. Okay, saya nak masuk kepada ni. Masuk dulu ni, jap. Boleh pula, jap. Kerja kena. Kenapa ada benda ni? Jap. Dia ada 2. Okay, yang ni kita tutup. Masuk ni.
Hai, bawa berapa ke? Ramai ke dalam kelas tadi? Mak saya tak buat ni. Masuk tak? Mana lagi yang lain ni? Tidur ke apa ni? Siapa lagi nak masuk ni? Tak ramai dalam ni ni. Siapa yang tak ada ni? Aisyah, Alia, Kim, Daniel. Sorry. Kenapa 16 orang dalam ni? Bukan yang ramai tadi. 23 tolak saya 21. Mana lagi yang lain ni? Bilang pula dah. Hakim ada Hakim? Hakim ada. Nelly ada. Daniel ada. Kenapa Daniel ada 2? Ni Daniel mana? Ni Daniel mana? Melis. Mana Melis? Melis tak ada pun dalam ni. Okey, saya terus pergi ke ni. Kesusun Tan Zeng Huan nombor 1, Saiful nombor 2, Aisyah nombor 3, Alia Natasha nombor 4, Nelly nombor 5. Oh, kita 2 jam dah. 5. 6 Man Kan Sheng, 7 Hakim, 8 Shuyu, 9 Madeline, 10 Daniel. So 2 lagi kita tunggu sebab dia ada sampai berapa sebenarnya? Banyak tu. Okey. Upload image. Siapa tadi nama dia? Saya nak tengok. Tengoklah nama-nama ni tadi. So 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 10. Ada 10.
Okay, so kita tengok nombor 1 dulu. Alright, question number 1. Okay, kita tengok question number 1. Two objects of masses M1 and M2 respectively at distance r apart. So kita ada M1 and M2 are distant r apart. The magnitude of gravitational force between them is F. The masses are changed from 2M1, M2, M2. So this is a new masses. And the distance changed to 4r. Find the magnitude of the new gravitational force in term of F. So your final answer should be in term of F lah. Okay, so kita tengok apa Zhen Xuan buat. So the old one, F equals to GMM over R squared. Okay, correct. Okay, correct. Okay, the new one, still using the same equation, GMM over R squared, but your M1 become 2M1, very good. Your M2 become 2M2, your R become 4R. Okay, then dia keluarkan all the value, the number. 2 times 2 you get 4, 4 squared you get 16. So you left with GM1 M2 over R squared lah. So this. So GM1 M2 over R squared actually same with the FO lah, F ni lah yang lama. So you get here will become, this one will become F lah. So yang ni akan sama dengan F. So 4 divided by 6 you get 1 over 4. So that's why your answer is 1 over 4F. So this is your F new lah. So your F new equals to 1 over F. 1 over 4F. So betul lah, ini adalah dia punya in terms. So kalau the best way adalah kalau nampak soalan dia adalah 2, saya akan selalunya buat table lah. So this is 1, the first one, this is the second one. So the first one dia guna formula F equals to GM1 M2 over R squared. Okay, the second one dia punya, ataupun kita tulis dulu form apa yang ada. Okay, yang pertama dia ada M1, M2, R. Okay, so F. Dia dapat F lah. So the number 2 dia bagi tahu dia 2M1, 2M2, 4R. They ask you to find F new. Inilah soalan dia. Dia tanya macam tu. So F you tahu sama dengan apa? GM1, M2 over R squared. So this is the F. So your F new adalah samalah. Iaitu G, but this one is 2M1, M2, 2M2 over 4R squared. So you akan dapat samalah macam tadi, iaitu 4 over 16 GM1 M2 over R squared. So dari sini nanti you masuk kat sini, so you akan dapatlah 1 over 4. So betul lah cara ni pun boleh juga. So bila nampak soalan you need to compare ataupun you have many object ataupun many dua, comparingnya dua lah. So sebenarnya kalau boleh list lah apa yang dia nak cari macam tu. Ini cara nak buat macam ni boleh, nak buat macam ni pun boleh. Ini dia faham lah apa dia buat. Okay, the next one. Number 2. Siapa nombor 2 tadi? Saya, madam. Madam, saya terkeluar daripada tu. Nak kena scan balik. Terkeluar daripada apa? Kelas kot. Sekejap. Saya nak scan. Apa tak dengar lah. Saya nak tengok ni QR code. Nak scan balik. Oh, QR code. Ni. Ni QR code dia. Kenapa 18? Dalam Google Meet tu ada 21. Siapa yang tak masuk lagi ni? Madam, Medis kata dia punya line tak kuat. Dia dah masuk tapi tak keluar sini. Lepas tu Meet pun dia tak dengar suara Madam. Tak dengar suara saya. Acceptnya. Lah. Nak balik lah polis dah kan. You nak balik, you kena datang bila? 17 Bila kena kembali ke kolej tu? Ke tak nak kembali? Dah ada ke tarikh untuk kembali ke kolej?
Belum? Belum. Siapa nombor 2 tadi? Nombor 2 tak dapat lagi Okay. Nombor 3, siapa nombor 3? Nombor 3 pun tak ada lagi ni. Kita buat Aisyah dulu lah nombor 3. Kecil lah dia ni. Madam, Ya. apa, saya tak faham yang last, what is its acceleration due to the term tu. Due to term. Maknanya jawapan awak tu kena ada nilai GMM. Ini senang gila ni. Tulis formula je. Betul lah kot. Dah madam, saya dah upload. Entah. Kenapa dah? Okay. So soalan nombor 2. A body released close to the surface of the planet of M and radius R. So maksudnya kita ada planet M. Planet tu tak tahulah planet apa. Tak semestinya Earth. Tak semestinya Earth. Dia boleh jadi any planet. So the planet is mass M and then radius dia adalah R lah. Okay, is fall freely under the gravitational attraction. Okay, a body release close to the surface. So dia ada satu satellite lah, dia nak jatuh katakanlah. Dia very close. Bila perkataan close maksudnya your R sebenarnya sama dengan R besar lah. Sebab dia nearly sama, macam seolah-olah dia berada dekat atas. Okay, memang macam right now we are on the surface. Kita duduk atas surface of Earth kan. Okay, sama je dengan orang yang duduk atas gunung. Dia duduk atas gunung pun G dia 9.81. Orang yang tengah diving pun dia punya G pun 9.81. So that's why who are nearly, any object who are nearly to the surface of any planet, so dia akan sama dengan radius. Dia akan sama dengan radius planet tu lah. Is fall freely under the gravitational attraction of the planet. What is the acceleration due to the gravity? So they ask you to find acceleration. This is we only have one formula je acceleration, iaitu AG. So apa formula AG awak? So AG sama dengan GM over R squared. Ini je formula yang awak ada lah. AG sama dengan GM over R squared. So dalam kes awak, dia nak dalam in term GM dengan R. Okay, G ada M, memang betul lah. M, capital M ya. So R here because the word is nearly. Because dia kata dia adalah close. Dia close dengan surface. So the R akan sama dengan R besar lah. So you just masuk AG sama dengan GM over R square. Dah, itu je. Okay, yang ini kawan awak buat macam mana ni? Dia buat weight sama dengan FG. Kenapa weight sama dengan FG? Sebab dia nak jatuh Dia nak jatuh, awak kata dia weight dia sama dengan FG. Okay, lepas tu weight dia sama dengan mg. So ini GMM over R squared. So lepas tu awak buang dia punya apa ni? Test mass. Okay, so awak dapat A sama dengan GM over R squared. Boleh jugalah nak buat cara macam ni pun boleh je lah. Okay, boleh. Boleh, betul, sebab dia jatuhkan freely. Memang kalau jatuh freely dia due to the gravity lah, weight sajalah. Dan ini pun force, boleh juga. Cara macam ni pun boleh juga. So kira W sama dengan FG tu betul lah madam? W sama FG betul sebab memang dia hanya ada, kalau untuk yang any object, kalau yang jatuh, forces yang acted hanyalah weight saja. Dia tak ada normal, tak ada tension, semua tak ada. Boleh juga guna cara macam ni. Dia terimalah sebab A yang you cakap ni ada, AG yang you cakap ni adalah gravity due, acceleration due to gravity lah. Boleh juga. Okay, question number 3. Siapa number 3 tadi? Ni kan number 3. Aisyah. Okay. During a solar eclipse. Aisyah, solar eclipse tu apa tak faham. Ada tak Aisyah? Aisyah, ada tak Aisyah? Aisyah?
Ya cikgu. Solar eclipse tu apa? Gerhana? Gerhana apa? Gerhana bulan. Gerhana bulan. Lepas tu kalau moon eclipse gerhana apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Okay, kalau solar eclipse, dia punya center dia adalah siapa? Moon. So awak lukis ni betul lah. Dia punya center adalah moon. Okay, kalau siapa yang tak faham, you ada Google. Google. Okay. Solar eclipse. Ada Google. Solar eclipse. So, solar eclipse ni, who are at the center? Moon. Tengok ni, moon mesti kat center. Earth mesti dengan sun in between lah. Tak kisah je lah nak buat earth kat sini ke sun kat sini. Depend, tak kisah. Tak ada masalah. Dia tak salah pun. Yang penting mesti moon at the center lah. Okay, so satu lagi adalah moon. Moon eclipse, earth at the center. So you tengok ni, mesti earth dekat center. So make sure you understand this. Jangan tak faham, jangan tak tahu. So kalau solar, moon at the center. Kalau moon, dia tutup moon ni. So moon ni kan dark kan. So dia jadi earth at the center. So this one is general knowledge. Yang ini you kena tahu. Dia tak akan, sebab kalau siapa-siapa yang buat question ni tadi, you nak tahu macam mana, you nak lukis macam mana. Kalau saya katalah if I don't know the answer, right, saya akan buat, okay, so I have how many character here? I have earth, sun and moon. So saya akan buat moon kat sini, saya akan buat earth, saya akan buat sun. Sebab apa saya ikut soalan? Sebab dia kata during a solar eclipse, the moon, earth, sun are all lying in the same line with the moon. Dia dah beritahu the moon in between. Yelah, tak adalah masalah kalau dia beritahu moon in between. So kalau dia bagi moon in between, so tak ada masalah lah in between. Tapi kalau dia tak ada cakap perkataan ni, so you kena tahulah when we talking about solar eclipse, the moon between. Kalau we talking about moon eclipse, earth is between. Okay. So dia ada perkataan ni so tak ada masalah lah. Okay. So dia tanya force exerted by sun on moon. So the question asks you to calculate the force exerted by sun on moon. So who the main character here is moon. So awak kena lukis dekat moon. Kena lukis force atas moon. Okay, so saya ada earth, moon dengan sun. Okay, apa yang dia bagi? Dia bagi tahu distance antara sun dengan earth. Sun dengan earth adalah 1.496 times 10 power of 11. Dan earth dengan moon adalah 3.84 times 10 power of 8. So yang ini X lah, boleh tolak lah, you akan dapat jawapan lah. Okay, so the first question, they ask you to find force exerted by the sun on the moon. So my main character adalah moon ni, saya tengok moon. Ini saya punya main character. So dia tanya between moon and sun. So this is my FSM. Kenapa saya buat FSM? Because the owner of the house is the moon. So dia akan menuju, so dia tertarik kepada sun. So dia jadi FSM because tuan rumah dahului tetamu. FSM. So this is the force that I want to find. Okay, so apa formula FSM? G, tak nampak lah ni, cuma ada nak besarkan ni. Okay, so saya guna G, M, sun, bagus, M, moon. Betul, R, sun, moon lah. So betul lah kawan awak buat number A, dia guna F, sun, moon. Sama dengan G, M, sun, M, moon over R, sun, moon squared. Okay, dia masukkanlah nilai 6.67 times 10 power 11. Mass of sun ada given, mass of moon ada given. Okay, R kena minus lah because we want to find this X. So 1.49 ni minus dengan ni. Okay, betul lah. So jawapan kawan awak dapat 4.404 power of 20 Newton. So betul lah apa yang dia kira lah. So ini jawapan dia lah. So tekan calculator, make sure you tahulah tekan calculator sekali. Kalau tak nak tekan calculator sekali jalan, tekan betul-betul. Sekali ni darab ni, ni darab ni. Lepas tu bahagi jawapan ni. Calculator kalau boleh calculate 2 kali. Takut kita tekan salah lah. So this is the answer. Okay, soalan kedua B, they ask you to find force exerted by earth on moon. Again, moon is my main character.
But now it's between moon and sun. Moon and sun pula. Moon and earth. So dia ke sini. So dia akan jadi FEM. So saya nak cari FEM. So GMEMN over REM squared. So substitute lah the value that you get. Yang ni apa kesalahan dia dekat sini? Aisyah, apa kesalahan awak kat sini ni? Mana square awak Aisyah? Ni bawah ni pun awak tak square ni. Tinggal. Tertinggal. Memang betul ramai dalam exam tertinggal square tu. Please dia ada square. Kena square kan dia. Jawapan betul ke tak betul? Jawapan betul pula. 6.67 power of negative 11 times 6 power of 24 times, boleh ke time macam ni? Tak boleh je. Times 7.35 power of 22. So you divide by 3.84 ke 89 tu? 84 84 power of 8 square. So jawapan dia betul pula. Tertinggal square ni. Jawapan awak betul pula. Tertinggal cikgu. Dalam exam, dia tolak markah sebab awak tertinggal gantian tak betul. Sayanglah walaupun betul jawapan akhir. Dia akan bagi daripada 2 markah dia bagi 1. Itu kalau examiner yang betul-betul rigid. Dia memang akan bagi 1 je. Tapi depend lah. Ada orang dia kesian lah dia bagi. Ada orang tak boleh tak bagi. So kena make sure betul lah apa yang awak tulis tu ya. Okay, number C. Dia minta force exerted by sun on the earth. So earth saya punya main character lah. Kali ni saya punya main character adalah earth. So earth dengan siapa? Earth dengan sun. So saya buang lah moon. Saya buang moon. Saya boleh lah buang sebab saya punya ni boleh padam. So saya nak cari antara earth dengan sun. So this is my FSE. Okay, so guna formula yang samalah. FSE sama dengan G M sun M earth over RSE squared. So sama jugalah kena square kan dia ni. Ni berapa jawapan awak dapat ni Aisyah? Saya tak nampak lah. 3.576 kali 10 kuasa 22. 3.756 kali 10. 576 cikgu. 3.576. 8 lah. 10 kuasa negatif. 20 negatif ke 22? 22 je lah. 22 je. Newton. Okay. So 2 jawapan akhir 2 titik perpuluhan je Aisyah. Jangan banyak. Kalau yang ini pun saya letak 2 je. 2.00 times 10 power of 20 Newton. Yang ini pun saya letak 4.40 times 10 power of 20 Newton. Kenapa dia nak letak 2 titik perpuluhan? Okey. Sebenarnya untuk senang examiner tanda. Kalau tidak skema banyaklah jawapan. Ada satu skema kena 2 titik puluhan. Ada satu skema kena 3 titik puluhan. Ada satu skema kena 8 titik puluhan. So that's why in matriculation dia tetapkan 2 sahaja titik perpuluhan. Memang awak cakap cikgu tak salah ke kalau saya letak? Memang tak salah. But in examiner, it's easy for the examiner to check, to tanda nanti. So that's why kita tetapkan 2 standard, everyone is 2. So bila nak buat skema senang. Semua 2 orang pula, 2 decimal place. Kalau you buat banyak-banyak takut there are some, because the one that will mark your exam is human. Takut dia akan buat error. Human will make error, definitely. Memang human akan make error. So macam sama juga your examiner, your teacher ke siapa semua, mana ada perfect. No one is tak pernah buat error. So that's why saya nak you buat 2. Be careful, takut nanti jawapan dia 2, dia tengok satu pun ada buat salah. Padahal dia tak baca, itu samalah tu. Faham tak? Faham tak ni? Diam pula ni. Ya, madam. Memang diam dia. Awak ni.
Yeah. So jawapan akhir always 2 decimal place. Because we want to make it standard. We want to follow scheme answer. Exactly macam scheme answer. Kalau boleh 2 tick. Ya, saya tak nak ada banyak 3, 4, 5, 6. Sebab nanti awak you are making the examiner confused, and then jawapannya betul nanti dia akan salah. Macam ni contohnya 1.9. Ada tengok kenapa jawapan 2 dia salah, dia tak baca pun. Sebab dia akan menanda banyak paper. So boleh be careful 2, letak 2 titik perpuluhan. Yeah? Because this is the one that marks your exam is not a robot. Kalau robot betul dia boleh, dia akan ada sistem dia ikut. Tapi this one adalah human. So make sure kita follow lah, kita nak kurangkan error. Okay? Sebab saya pernah tahun lepas budak saya ada seorang, sian dia. Budak tu bagus tu, suka menjawab dalam soalan dalam kelas. JJ nama dia. Jega. Semua A kecuali fizik B. Lepas tu dia sedih. Tak dapat sebab you nak dapat you boleh recheck. Macam nak check balik keputusan kan. Boleh recheck. Nak recheck tu you akan dapat result tu adalah on that day for exam in second semester. Lama tau you nak dapat keputusan tu. Kesian muka dia dalam kelas semua macam dah sedih. Sebab semua A kecuali fizik je. Saya kata, saya sejuk. Lepas tu dia tanya saya, Madam, what do you give me for my PB mark? Saya kata, your PB mark is high. Your PB mark is full mark. Dia dapat markah full untuk PB dia. Dia kata, itulah teacher, I don't think this is my mark because PB it shows that is only PB mark. Maka PB dia memang penuh, 60%. Dia memang budak pandai, budak bagus. Takkanlah, dia dapat B. Saya kata ni, sebab dia kata, what do you give, dia tanya saya, what do you give for my PB? I give you 60. Definitely I give you 60. Dia kata, that's why I don't know why I get B. This it just macam seolah-olah this is only my PB marks. At the exam I get 0. Saya kata, I pun tak percaya you. I don't believe. So please recheck. Saya memang suruh dia recheck. Dia recheck on the day of exam, hari pertama SEM 2 exam. Dia kata, teacher, should I check or should I, sebab they ask my other lecturer says I should not check because it will buat dia punya apa ni, dia akan rasa ni lah down lah nanti kalau betul tak dapat E kan. Dia ni jadi doktor. So saya kata terpulanglah pada UJG, you nak buat apa. Lepas tu HCP message, bukan HCP, siapa? Peperiksaan message dia, congrats DJ, you get 4 flag. So dari B pergi ke E. Kesian dia, satu SEM 2 tu dia sedih. Dia masuk kelas fizik dia sedih. Dia sengsara dekat kelas fizik. Dia kata kenapa dia tak dapat E. Saya tengok kawan saya yang main-main pun dapat E. Cikgu saya tak dapat E. Dia kata that's why human. You tak boleh salahkan lah the one that key in. Mungkin yang key in you apa semua. So siapa-siapa nanti kalau result you teruk, tolonglah check. So ni ada budak saya, B dapat E. Masa yang tu sebab dia set yang kedua ni. Budak ni dia operate masa exam tu, dia ambil yang set kedua. Masa tu COVID lah. Okay, so saya nak cakap kat awak, that's why kita nak elakkan banyak error. Sebab the one that marks you adalah human. So letak dua. Ya. Okay, boleh faham tak? Ini cerita betul. Budak B pergi ke A. SEM 1 rupanya dia 4 flat. Kesian dia. Satu SEM dia sengsara duduk dalam kelas fizik. Sedih. Tengok muka dia sedih. Dia lah sedih lah, kelas tu je dia tak dapat A. Kawan-kawan keliling dia semua A, fizik. Dia duduk. Nanti awak balik matrik, awak tahulah awak akan duduk dengan siapa. Siapa yang duduk dengan kawan you tu, itulah yang you akan dapat. Tak faham lah tu, tak faham sudah lah. Okey tak ni, faham ke tak faham? Faham. So you akan nanti bila masuk dekat matrik, you akan duduk dekat dengan kawan-kawan you juga. So macam dia akan ada meja tu, table. So satu meja tu semua kawan you A, you seorang je tak A, apa you rasa? Mesti you rasa sedih. You tengok kawan you A, dia belajar macam ni pun dia dapat A. Itulah apa yang budak tu rasa. Dan saya pun rasa dia patut dapat A. Okey dah, itulah cerita dia. Okey, so maksudnya dekat sini carilah kawan yang betul. Okey, masuk soalan nombor 4.
nanti you masuk matrik you tahulah. Cari kawan yang betul. Number 4. Number 4. Bukan sebab saya mengada-ngada, cikgu ni nak 2 titik pelan. No, because saya tak nak. Kalau boleh kita nak perfect sama macam skema. Okay. Okay, number 4. Calculate the gravitational potential energy. So, apa simbol potential energy? U. Bagus Alia Natasha. So, dia letak U. Okay, a body of 100 kilogram. So, a body. Ini apa Alia? Ini point mass ke test mass Alia? Alia Natasha? Test mass. Very good. Ni adalah test mass. Sebab dia adalah a body lah. A body yang bergerak ni rasanya. Dia adalah calculate potential energy of a body mass 100 at a distance 6 times 10 power of 5 kilometer from the center of Earth. So ini adalah R. Kenapa ini adalah R? Because the word center. Center. So dia bukan R besar tau. Dia adalah R kecil. Okay, so apa Alia Natasha buat? Dia terus direct guna formula. Yes, this formula ada given negative GMM over R squared. So G also given M. Awak buat kalau M besar sepatutnya ini dululah Alia. Ini adalah mass of Earth lah. Kenapa kita guna mass of Earth? Because dia adalah near, the point mass you adalah Earth. Ini point mass you. Ini adalah Earth, so ini adalah M. So nasib baik dia darab, so boleh je lah. Okay, your R adalah, samalah juga, memang ramai ni. Apa yang tak ada kat sini Alia? Apa yang tak ada Alia sini? Apa salah kat sini ni? Ada salah ni satu ni. Ni salah ni. Ni salah ke ni salah? Cuba tengok balik formula Alia. Apa formula dia? Formula bagi pun macam-macam awak letak. Okay, tengok Alia. Alia Natasha. Mana formula yang awak pakai? Nombor berapa? 20 kan? Apa beza awak dengan dia? Saya letak square yang R tu. Awak letak square. Dia tak ada square. Di mana ada square? Dia tak ada square. So salah dekat sini. Ya? So tapi awak masukkan nilai yang betul. Masalahnya kat sini tak ada, nasib baik kat sini tak ada formula. Yang ni ada gantian. So dia terimalah ni gantian. So yang ini jawapan akhir betul. So ini JU1. JU1 tu jawapan unit answer. Jawapan unit answer. Jawapan unit. 1 markah. Yang ni pun dia akan terimalah 1 markah. So 2 markah kalau macam ni. So make sure tengok formula ya Alia. Tak ada square ni. Yang ada square hanyalah F dengan AG sahaja. Yang lain semua tak ada square. Yang ada R cube adalah period. Okay, boleh Alia? Boleh. So jawapan ni betul lah. Okay, soalan seterusnya. Nombor 5. 5. Letak nombor 5. Ni ke nombor 5? Saya nombor 7. Nombor 7. Nombor 5 siapa? Siapa nombor 5? Siapa yang nombor 5? Nelly. Nelly dia tak ada? Ni Nelly. Ada. Okay, a satellite is orbiting the Earth. So kita ada Earth and then kita ada satellite is orbiting the Earth. Okay. At the distance 2 times 10 power of 6. Oh okay, yang tadi case study number 4 ni, saya tak tekankan yang R tu tadi. Sekejap ya, sebelum saya terlupa. Yang question number 4 ni tadi, kalau awak perasan kawan awak letak power of 3 kat sini. Kenapa power of 3? Sebab kilometer. So kilometer kena tukar pada meter. Jangan tukar kg. Cikgu saya buat dekat kg ni darab 10 kuasa 3. Hello. Mass memang unit dia SI unit kg. Dia bukan gram. So memang biarkan je. So make sure bila tukar unit kena ingat SI unit. So everything should be in SI unit. Mass memang kg. R mesti meter. So nak tukar dia 6 darab 10 kuasa 5. So darab lagi 10 kuasa 3. So betul lah cara kamu buat. Yang ni tekan kalkulator lah. So dapat jawapan. Okay, soalan number 5 tadi. Okay, so dia bagi tahu ada satellite orbiting the Earth dan dia bagi tahu distance dia adalah 2 times 10 power of 6. So since they mention the word distance sahaja, so ini sebenarnya adalah R lah. Ini adalah R kecil. Ini adalah R kecil. So dia start daripada center lah. Ini adalah R kecil lah. So bila masa dia adalah
bukan R kecil bila dia ada perkataan above. Ada perkataan above the surface dia, itu bukan R, itu adalah H. So calculate the gravitational acceleration. So they ask you to find AG. Okay, bagus Nelly buat AG equals to GM over R squared. So betul. Okay, G. Oh, M ni. Okay, M ni adalah Nelly ambil mass of earth. Very good because we are talking here adalah point mass. Ini adalah point mass. So ini mana dapat mass of earth dekat atas tadi tu. Dekat soalan apa ni, dekat sini. Ada yang mass of earth lah. Tak perlu hafal lah mass of earth, they will give you in exam. So G ada mass of earth and R adalah distance, so just square lah. So you akan dapat 100.02. Betul lah, 2.ms negative 2. Which is the unit for acceleration. Alright, bagus Nelly. Alright, question number 6. Siapa number 6? Tadi dah jumpa number 6. Okay, Man Kaishan. Okay, soalan number 6. A point P on a straight line joining Earth and Moon. Okay, so kita ada 3 karakter. P, Earth, Moon. Okay, Earth, Moon, P. Okay. The distance between point P and Earth is center is X. So distance antara point P dengan Earth adalah X. Okay, ni kawan you dah buat X. And the distance between Earth and Moon is R. The distance between Earth dengan Moon adalah R and they give you R is 3.8 times 10 power of 8 meter. Okay, everything in SI unit lah. Okay. And the gravitational field strength. Apa simbol gravitational field strength? AG. Jangan cakap tak tahu. Apa ni, tak pernah belajar. Ini adalah simbol acceleration. At point P is 0. Calculate the value of X. So they ask you to find X. Okay, kita tengok Mankind Shen buat. Okay. So they only give you 3 character, Earth, P and Moon. So, Man, how do you know that the P is in the middle? Mankind. Dia punya first center ada cakap lah. Mana first center ada juga? Dia kata a point P is a straight line joining Earth and Moon. We can just say that the P, Earth, Moon, buat juga ni. Line join line tu bukan meaning. Is it line join meaning is in the middle? Not right. Can be in the straight line. So why can I just put P dekat sini, Earth dekat sini, Moon dekat sini? Nak keluar juga bintang ni. Kalau you baca balik tadi tak ada, dia tak mention the word is in the middle. Mana ni? This one. So how do you know the P is in the middle? Dia ada reason. Mesti ada reason. Saya predict lah. Apa pula you predict? Okay. Actually the P can be here. Also can be here. Because line join meaning in a straight line lah. Okay. So why do we choose P here? The one that you draw is correct lah, betul. Okay. Why is P is here? Because the word is this. This the word. The gravitational field strength at P is 0. Okay. What do you understand about the word gravitational field at P is 0? Meaning the AG at P is 0. So how to get the AG at P is 0? Meanings when we're talking about gravitational field strength, we are talking about medan kekuatan elektrik, medan kekuatan gravity. So who are produced the gravity? Earth and Moon. Earth dengan Moon dia menghasilkan field. Dia menghasilkan medan dia. P the one that experience because P is the test mass. Yang boleh menghasilkan field, gravitational field is only the point mass. So M, Moon dengan Earth dia menghasilkan medan gravity. Dia hasilkan medan. So P ni adalah experience, dia tertarik, dia nak pergi ke E and also dia nak tarik kepada M. So the one that higher dia akan tertarik lah. So kalau dia tak ada velocity, dia tak ada machine ke apa ke, dia zero dia punya ni, so dia akan
tertarik due to the gravitational field. Okay, so in this question, they don't mention the P in the middle. Dia tak ada cakap pun P in the middle. Okay, but why our P in the middle? Okay, we look at the AG, the word AG here. So how many AG experienced by P? 2. So the AG, we are talking about gravitational field strength. Berapa medan kekuatan dalam kes ni? Ada 2. One is due to the earth, one is due to the moon. So due to the moon is here, is towards here, the AGM, towards to the moon. Satu lagi towards to the earth. So that's why when AG to the earth is negative, AG to the moon is positive. So when we added this, we can get 0. Sebab satu positif, satu negatif. Let's say you put your P here. Okay, you letak your P here. Okay, so due to the moon, your AG is here. AGM, due to the moon. Medan kekuatan graviti yang ditarik oleh moon ke sini. Medan kekuatan elektrik yang ditarik, elektrik saya 2, okay. Medan kekuatan gravity yang ditarik oleh earth also here. So can our AG at P become 0? No. Because both are same direction. Nampak tak? Dua-dua sama arah. Negatif, negatif. So dia akan dapat negative answer lah. So dia tak akan dapat 0. Boleh tak faham Man Kanshan? Boleh. So for example I put here. Okay, kalau I put here my medan kekuatan, my gravitational field strength due to the earth is here. AGE. If my P here due to the moon also here. So it's become positive both. So I cannot get 0. So that's why your P should be in the middle. Okay, saya ulang balik because macam mana you tahu your P is in the middle? Because the word ni, gravitational field strength is 0. Gravitational field strength at P, meaning P experience gravitational field strength is 0. Apa maksud gravitational field strength? Medan. When we talking about field, we are talking about medan. Strength, kekuatan, gravity. Medan kekuatan gravity at P is 0. How can be at 0? Because dia experience both. Dia experience due to the earth and due to the moon. Because moon akan mengeluarkan medan dia. Macam magnet lah. Ini ada magnet dia, ni ada magnet dia. So dia akan tertarik kepada 2. But now AG dia adalah 0. AG at P is 0. So to get your AGP is 0. So you should have 2 AG but different direction. Same magnitude but different direction. So that's why you boleh dapat 0. So that's why kita choose dekat tengah-tengah lah, dekat middle. So gambar dia ni betul lah. Okay, so from there, that's why kalau you tengok ni kawan you buat apa ni? F, dia buat F. Okay, dia buat forces. Okay, dia buat forces. F moon, satu lagi F earth. So dia buat samalah, F moon dengan F earth adalah sama. Okay, kalau you tak nak buat ni, you terus direct guna AG pun boleh. Kalau saya terus guna direct AG, iaitu AG earth, dia macam ni. AGP adalah sama dengan 0. Dia kata total AG, total gravitational field strength experienced by P is 0. So dalam kes ni, how many gravitational field strength we have? 2. Negative AGE minus plus, ni plus sebab dia tambahkan, AGM sebab total tambah lah. Yang ini kenapa minus? Sebab dia to the left. Yang ini kenapa positif? Sebab dia to the right. So total ni 0. So ini bawa ke sana. So that's why you get AGE sama dengan AGM. Sama juga dengan force ni lah, apa yang kawan you buat ni sama. Okay, dia ada FE dengan FM. So total force is 0. Kenapa total force is 0? Because your MA adalah 0. Ni AU 0, so that's why you dapat total force is 0. So FE negatif lah, negatif FE plus FM equals to 0. So you get FM equals to FE. So this is how you get the equation. Boleh tak? Faham ke tak faham ni?
Diam je awak ni. Awak ni okey tak ni? Kalau tak faham, cakap tak faham. Kalau faham, cakap faham. Faham ke tak faham ni? Diam dah. Faham je. Aduh, okey. Ini Earth, ini Moon. Okey. So awak dah faham dah kenapa P kat sini. Kenapa P ni kat sini? Kenapa tak boleh kat sini? Kenapa tak boleh kat sini? Kenapa tak boleh kat bawah ni? Kenapa tak boleh kat bawah ni? Sebab dia itu bukan line join together. Itu dah dua line. Kalau awak P kat sini, dia ada dua line. Dia jadi dua line. Dia align kan dia kata tadi. So align tu maksudnya mesti dekat kawasan ni lah. So you ada 3 pilihan hidup. You nak duduk kat sini, you nak duduk kat sini, you nak duduk kat sini. Tapi the word, because they say the AG experience at P is 0. Meaning total, we are talking about total lah. Berapa medan yang dirasai oleh AG 0. Dia tak rasa apa-apa. So macam mana boleh tak rasa apa-apa? Sedangkan je between Earth and Moon. This Earth and Moon, they are producing their own field. Field tu apa? Field tu medan macam magnet lah. Dia masukkan medan magnet, dia asal medan magnet. P ni ada kemerasai berapa medan magnet? 2. Macam itulah itu kalau we are talking about magnet. Sama juga dengan gravitational field. Gravitational field we are talking about medan kekuatan gravity. So the nearer you go to the kalau you duduk sini lagi kuat lah. Tapi this one dia duduk unknown. Dia bukan in the middle lah, we don't know. Dan dia bagi tahu dah X tadi kalau you lukis dah X. Mana X? Ni X. Sebab kenapa letak X? Sebab dia mention dia suruh cari between Earth dengan P. So that's why your friend letak X sini bukan kat sini. Because they ask you, the question ask you between ni. X tu adalah antara siapa tadi? Distance antara Earth dengan P. So that's why my X is here. It's not here. Okay. Now, you have to look. A is what? A is vector acceleration. So how many acceleration experienced by P? 2. Kenapa 2? Sebab one dia tertarik kepada Earth. Another one dia tertarik kepada Moon. So that's why dia ada 2. But that one becomes 0. Kenapa become 0? Because these two A, these two acceleration or these two strength. Dia tak cakap acceleration sebab dia strength. Kekuatan dia adalah sama. Sama magnitude, it's just opposite direction. That's why you get 0. So dalam erti kata lain, you boleh buat submission AG experienced by P equals to, okay, you tengok Earth you negative, so negative AGE plus AGM equals 0. So yang ni bring sana lah. So that's why you dekat AGM sama dengan AGE. So substitute lah value. Apa formula untuk GM over R squared, GM over R squared. So apa yang boleh cancel? G dengan G. Kenapa boleh cancel G? Because it's constant. Can I cancel M? No, you cannot cancel M. Because AGM meaning dia tertarik ke Moon. So this M, this is capital M. Ini adalah M besar. Ini refer kepada mass of point mass. Ini mass Moon. So Earth, we are talking about point mass. Siapa point mass? Itu sebabnya saya kata mula-mula sekali bila nak buat question ni, you have to understand the character. So ni dua, alamak kali sama pula. Okay, ni dua, these two, dia memegang watak point mass. Kenapa dia pegang watak point mass? Because dia tak moving, dia fix. This one is P, is X sebagai test mass. Selalunya ini M kecil, yang dua-dua ni akan jadi M besar. So here we are talking about capital M. So here is refer to point mass lah. So MM and ME. So tak boleh cancel sebab dia different value. Masukkan value dia. So R, how about R? Okay, you don't have the R between Earth and Moon. So you kena apa? You kena cari. So itulah yang kawan you buat. Okay, saya buat setakat ni. Yang ini adalah dia punya konsep dia konsep dekat sini. Okay, kita tengok kawan you buat tadi. Betul cara dia buat. Okay. Mass Earth, dia berganti dengan X squared. G, dia sebab dia guna force. Okay, lepas tu mass Moon dia masukkan nilai ni. Dia masukkan nilai. Okay, untuk saya nak fokus yang kat sini je. Ni. Okay, lepas tu yang ini adalah dia punya, because this one they give you 3.8 power of 8 minus X lah. So you akan dapat nilai yang satu lagi lah Y.
Jangan letak Y kan, paksi Y dia faham pula. Okay, R. So inilah R yang you dapat. Okay. Kalau saya, okay, kita dah ada kalkulator. Ini yang saya nak tunjuk kat kalkulator In exam, apa yang you tulis ni tak ada markah. Dari sini, no marks. No marks, no marks. Okay, no marks. So, benda yang tak ada markah, apa yang nak tulis? Sebab, apa yang berlaku dekat ujian selaras hari tu? Tak ada masa you cakap. Cikgu tak ada masa. Memang tak ada masa. Sebab benda yang tak patut you tulis, you tulis. You are wasting your time. Please ingat, hari tu ujian selaras baru 1 until 6. You have 14 chapter, cuma chapter 8 tak ada. So you ada chapter 7, 8 tak ada, 9, 11, 10, 11, 12, 13. Kalau you buat ini dalam masa 1 jam setengah, 1 hour 30 minutes, so you only have 30 minutes to do this all question. Memang gila lah. Memang gila matrik, memang gila. You are doing something crazy because you nak shortcut sangat. Tak ada, kalau gila semua orang dah gila dah. Tak ada orang gila lagi. So, apa yang saya punya suggestion, welcome calculator. Kita welcome calculator. Belajar. Okay, memang dia kata, sebab saya dah tunjuk, saya tunjuk kat Sam ni, dia kata tak naklah saya nak guna cara lama. So, kata awak lah, kalau awak laju tak apa. Kalau you boleh memang laju, you boleh buat ni tengah laju, okay. Okay, sebab calculator ni dia jadi slow sebab you tak biasa. Bila you biasa, actually you akan laju tu calculator tu memang laju. Okay, saya akan stop dekat sini. Bukan stop dekat sini. Saya akan stop dekat sini tapi this one saya kena masuk nilai ni. Sekejap, nilai awak ini lah. So saya punya equation akan jadi 6 times 10 power of 24 divided by x squared equals to 7.35 times 10 power of 22 divided by, saya tak nak selesaikan 8 times 10 power of 8 minus x squared. So I only use this. Okay. So I will use calculator Okay, saya buat power ni. Saya terus masukkan nilai ni. 6 power of 24. So I divide by, okay, x. X is unknown. Okay, siapa yang guna calculator ni? Your x is here. Ni x. Ni x squared. So you letaklah x squared. Ni. Okay, siapa guna calculator ni dia akan macam ni lah. Okay, siapa yang guna calculator satu lagi. Ini pun saya pun baru belajar. Oh, rupanya ada macam ni. Sebab dia kata budak-budak sekarang dah canggih ni. Betul ke? Tak tahulah. Ada yang tak nak juga guna ni. Ni keluar. Okay, siapa yang guna ni, sama je. You tekan 6 power of 24. Okay, but then you don't have x. So your x, you akan tengok ni, nampak tak yang color red ni, you tekan shift alpha x squared. So siapa yang calculator ni, dia akan dapat ni lah. Yang ni dia pergi dekat x ni lah. Okay, so kita pergi dekat equal. Okay, equal ni you tak boleh tekan this one. This one is equal. Kalau you terus nak dapat jawapan, memang you tak akan dapat jawapan lah. Kalau tekan equal, dia akan syntax error lah. So you nak make it as equation. So you kena tekan, nampak tak ni yang warna sama dengan ni. So tekan alpha ni. So dia akan jadi equal dia. Sama je ni. Alpha sama dengan. So equal. Okay, so I make it this one. Satu lagi So ni. So it's become 7.35 power of 22. So divide by this one is unknown juga. 3.8 power of 8 minus x. So my x is tadi ni lah x. Square. So saya dapat sama dengan ni tadi. Okay. Sama jugalah dengan ni. Ini pun sama. Tekan calculator sama je. Power 7.35 power of 22. Dia jadi slow sebab kita tak biasa buat. Tapi kalau kita laju, kita akan tekan laju lah. Power of 8 minus x. Mana x tadi? Alpha x. Sudah pening kita calculator dengan ni. Okay, square. So you akan dapatlah equation yang ni. Okay. Lalu jadi ke tak jadi ni. Okay. So you tak boleh tekan sama dengan juga lagi. You tak boleh tekan sama dengan. Kenapa you tak boleh tekan sama dengan? Because this is not, dia tak akan dapat jawapan. So you tekan, you nak solvekan dia kan. Nampak tak perkataan solve? You tekan shift solve. Terus dapat jawapan. Ni jawapan. Mana jawapan tadi? Ni 3.4 tu ni. Jawapan kau bawa ni. Okay. Cuma
masalah dia ni, dia tak dapat ENG, tak boleh tekan ENG. Kita kan suka tekan ni, engineering, tak boleh. Okay, so apa suggest saya, you tekan je answer. Sorry, tutup lah. Okay. Okay, satu lagi kalau you tekan sama dengan, you akan dapat left minus right equals to 0. Apa maksud left minus right equals to 0? Maksudnya bila you substitute this value into both left and right, memang you akan dapat 0 lah sebab dia adalah equation simultaneously, dia adalah equation sama dengan. So that's why dia akan dapat 0. Sekejap saya tutup. Okay, ni. So apa you buat? You tekan answer sama dengan, okay, you dapat balik ni kan? Okay, tekan ENG. So dapatlah 3.42 power of 13 power of 6. Tapi jawapan dia adalah power of 8. So you bawa ke depan. 1, 2. So you akan dapat 3.42 power of 8 meter. So that's the answer. Tak nak juga. Nak guna cara lama juga. Okay, boleh tak? Kau belajar kan kalkulator ni kan? Kau tak belajar? Tak ada kalkulator tu, madam. Tak ada kalkulator tu? Tapi yang kalkulator 570 tu boleh buat juga. Ya, kalkulator ni pun boleh buat juga ni. Sekejap. Dia ada jawapan tadi. Yang satu tu. Okey, kenapa? Yang tu sebab saya dah guna tadi. So awak akan dapat sebenarnya jawapan dia macam ni tau. Tapi nanti awak tekan shift solve lagi. Okey. Kalau awak perasan tadi, jawapan saya tadi lain tau. 1 point something. 1 point something tu kita tak akan ambil. Sebab apa? You dapat left tolak right ada jawapan. So you kena tekan satu lagi solve, you akan dapat ni jawapan ni. Make sure left and right you mesti kosong. Sebab apa? You punya equation tak akan ada nilai bawah belakang tu. So that's why kita sentiasa, kalau tak dapat, kalau contoh macam tadi lah, sebab yang ni saya dah set dah calculator tadi. Yang ini sebab saya pernah tekan. So that's why dia terus dapat. Kalau yang tadi kalau awak tengok yang ni, kalkulator ni dia ambil masa yang lama. Kenapa dia ambil masa lama? Sebab dia nak calculate. Dia nak calculate dulu. Memang dia akan lama sebenarnya. Okey, lepas tu you akan dapat jawapan dari satu. Tapi kalau you tengok tadi, sebab saya dah tertekan, saya tekan lagi memang takkan dapat lah. Dia dapat ada nilai kat sini. So awak tak boleh tekan kalkulator tu. So awak kena tekan sama dengan sekali lagi. Sampai awak dapat ni. Dapat ni. Tadi ada tak? Macam mana nak patah balik? Tak boleh patah balik ni. Dia tak boleh nak patah balik. So kalau saya tekan sekali lagi pun sebab dia dah memori, dia dah simpan dah ni. Okey, terpulanglah kepada awak. Memang bagi saya this is very easy lah. Cuma dia takes time lah. Memanglah lambat nak tekan sikit. So tapi you boleh check balik jawapan you. Sebenarnya ada lagi cara. Dia senang saya rasa kalau guna calculator ni. Ada cara lagi. Okey, tapi terpulang. Kalau you nak buat cara macam ni pun boleh. Make sure you angkat atas bawah tu semua betul lah. Itu cara yang biasa lah. Okey, jawapan dia betul. Okey dah. Soalan number 6 settle, number 7. Okay, number 7. Ni ke number 7? Ni Hakim buat number 7? Ya. Okay. The escape velocity, dia bagi the escape velocity of Earth is 11.2 km per second. Okay, yang ni tak boleh guna kalkulator. Ingat tak kalkulator saya ajar guna conversion. Sebab ini bukan kilometer per hour. So, kalau awak tengok kalkulator yang ni lah kan, yang ini ada je. Ni shift conversion. Okay, yang ni lain sikit. So awak pergi dekat ni velocity satu. So dia ada dua, kilometer per hour ke meter ataupun meter per kilometer. Tapi dia dalam hour, so saya tak boleh pakai. So saya kena guna cara biasalah, saya hanya tukar kilometer je. Sebab ini dah second. So maknanya apa yang awak kena buat, velocity saya senang je, 11.2 tukarlah darab 10 kuasa 3 ms negatif 1. Sebab dia dalam kilo. Kilometer kena tukar kepada meter. Bawah tak perlu tukarlah sebab dia dalam unit SI. Another planet having a mass 1000 times and radius 10 times from the Earth. Determine the escape velocity of that planet. Okay, so dalam case ni kita ada dua planet. So apa yang Hakim buat ni? Okay, kita tengok apa Hakim buat ni. Hakim kata mass of Earth ni. Mass of another planet ini. Oh, dia terus darab Okay, lepas tu Hakim buat apa ni? Dia guna. Kenapa nak terbitkan Hakim? Ini kan ada dekat dalam apa? Formula.
Yang ni terus guna je. Okey, 2GMM. Okey, dia dapat ni. Okey, boleh juga guna cara ni. Okey, ada cara lagi senang sebenarnya. Tak perlu calculate. Awak pecah. Okey, macam saya cakap lah, kalau saya ada dua benda, saya akan buat table. So, ini adalah Earth. Ini adalah planet unknown, P lah. So, dia bagi tahu mass Earth adalah M. Okey, yang ini 10,000 Berapa kali ganda? 10,000. 1,000 ganda dari M. Okay. MP adalah 10,000 M. Radius P adalah 10 times radius ni. Okay, so they give you escape velocity untuk Earth. Berapa escape velocity untuk Earth dia bagi? 11.2 lah, kita ikut yang tadi yang kita dapat tu, 11.2 power of 3. This is the one that we get. Okay, so apa yang saya akan buat, I want to find the V escape for P. So what is the formula V escape for P is equals to, yang ini saya akan pergi tengok kat nyawa. So saya akan pergi tengok kat formula. So the formula for V escape is this, square root 2GM over R. Okay, square root 2GM over R. Square root 2GM over R. So tak perlulah yang ni derivation. So terus tulis formula. Okay, so sekarang ni saya tak nak guna untuk planet P. Nampak ni planet P So square root tu lah. G constant je lah G. Okay, M awak sekarang ni 1000 M. So 1000 M. Okay, divide by R. Your R adalah 10 R. 10 R. Okay, dia buat R besar. Kita buatlah R besar sebab radius kan. Sorry, radius. Kita buat R besar. Okay, R besar. 10 R besar. Sebab R kan, R besar. Semua R besar sebab dia dari surface. Okay, dia bagi tahu V escape adalah 11.2 power of 3. Dan apa formula V escape? Square root 2GM over R. Ni. Formula untuk dekat Earth. Okay. So 2, ada tak 2? Ada 2. Square root pun ada. G ada tak G? Ada G. Ada tak M? Ada. Ada tak R? Ada. So saya kumpulkan di satu tempat. So saya akan dapat square root, ada 2 square root lah sebab saya nak kumpulkan di satu tempat. 2GM over R. Okay, sama dengan ni dah. So yang tak ada tadi 1000 bahagi 10. Okay, ni saya ada ni lah. Okay. Square root 2GM over R ni adalah nilai dia ni tadi ni. 11.2 power of 3. So, jawapan saya akan dapat square root 1000 over 10. Square root ni sama dengan ni. Sama dengan 11.2 times 10 power of 3. So, saya keluarkan kalkulator. Square root 1000 divided by 10 times, dia dapat tu, saya buatlah sama dengan dulu, times ni lah 11.2 power of 3. So this is my answer. Saya tak nak jawapan macam ni, tekan engineering mode lah. So my answer will become jawapan mana betul ke ni? 112 power of 3. So jawapan dia apa ni? Okay, jawapan dia 11.2 times 10 to the power of 4. Nama dia apa Hakim dapat jawapan ni? So jawapan dia adalah, oh, saya tak tulis times 10 to the power of 4. Sorry, madam. So 112 power of 3 ms negative 1. So ini jawapan dia. Kalau tak nak letak ni, letak 1, 2. So maknanya jawapan dia 1.12 125 lah, power of 5 ms negative 1. Boleh juga macam ni. Okay. Kalau siapa yang tak tahu macam mana nak tahu dia power of berapa-berapa, okay, awak tekan je. 1.12 power of 5 ni kan, sama tak dengan jawapan tadi? Sama. Ni jawapan akhir tadi awak ni ada 1, 2, 3. Okay, bila saya tekan ni dapat balik 1, 3. So betul lah, inilah jawapan dia. Okay, tak? Ini adalah cara lain lah yang saya buat. Okay, saya ulang balik macam mana saya buat. Okey, saya ada dua. Ada Earth dengan ada planet P.
Okey, nak buat cara Hakim ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia cari satu-satulah planet. Another planet, dia cari another planet. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, dia bagi moon, dia bagi M, dia bagi R, dia bagi we escape untuk Earth. Planet P dia bagi mass planet P 1000 time, dia bagi radius untuk P it 10 time. So dia suruh cari we escape untuk planet P. So saya guna terus formula we escape iaitu square root 2gm over R. Okay, so the one that change is only the mass and the R. So mass jadi 1000 m, the R jadi 10 R. Okay, bila saya tengok balik dekat formula we escape ni, saya dah ada 11.2. Saya rasa saya akan guna benda ni. Okay, apa formula we escape untuk Earth adalah square root 2gm over R. So I make it this one mesti ada dalam ni. So 2 ada, G ada, M ada, R ada, saya keluarkan dia. So yang tak ada kena-mengena dengan dia bawa keluar ke depan. So kenapa ada 2 square root? Sebab dia masih dalam atap yang sama. So square root 2gm over R adalah the value is 11.2 power of 3. So you substitute je lah 11.2 power of 3 square root 1000 over 10. So tekan kalkulator terus dapat jawapan. So yang Hakim ni kena darab 10 1 kuasa 4. Kalau Hakim punya yang ni salah lah, dalam exam salah lah Hakim ni sebab awak tak meletakkan power tu. Sorry madam. Sebab apa? Sama, okey. RM11 sama tak dengan 11 darab 10 kuasa 4? 11 kuasa 4 ni, kaya kita. Lain, pandai pula awak lain kan. Tu maksudnya kena make sure lah power tu sebab dia memberi different maksud So macam tadi saya cakap RM11 dengan 11 kuasa 4 tu dah 11,000 awak ada dalam bank. So lain, dia different. So be careful dekat dia punya power tu. Okay, question number 8. Siapa number 8? Six dah, 5 dah. 8 siapa 8? Mudah kan? Close, save for review. Okay, number 8. 9. 8. Show you. Okay. A satellite is placed on orbit at distance 4 times 10 power of 23. 4.23 power of 7. Kenapa hilang-hilang pula ni? Okay. From the center of Earth. So ini adalah R lah. Bukan R besar R sebab dia kata center. Calculate the speed of satellite. Okay, so bila awak tengok soalan ni, okay, pergi balik kat formula. Ada berapa formula V? Ada 2. Okay, so mana satu saya nak pakai? Kenapa kawan you pakai 22? Sebab 21 ni untuk apa? Escape. So that's why your friend you use this. Okay, betul. Tak ada markah. Sebab apa tak ada markah? It's given. So there is no marks. Okay. So dia substitutekan G, dia substitutekan M. Apa itu M? Okay, kita tengok balik soalan. M dia pasal apa? M dia pasal Earth. So dia substitute Earth lah. And R. Senang sangat soalan ni. So jawapan dia adalah ini. So betul lah tu jawapan dia. So nombor 8 betul. Betul. Okay. Number 9. Madam, Ya. Nombor 9 saya salah upload jawapan. Saya upload jawapan saya dekat tally sebab soalan saya punya ni soalan yang nombor 10 sepatutnya. Oh, ni soalan nombor 10. Saya upload jawapan yang betul-betul 9 kat tally. Okey, soalan nombor 10. Nombor boleh kan? Boleh draw kan? Okay. Okay. So question number 9. Ni number 9 lah. Number 9. A satellite is moved in circular orbit around the Earth. Dia bagi speed 5 times 10 power of 3. Calculate the satellite altitude. So altitude ni simbol dia H. Maksudnya you ada
Tak boleh tukar ni. Okay. So you are the Earth. So dia orbiting the Earth. So this is your satellite. So they ask what to find H ni. H kat luar ni daripada surface. Okay, so apa yang kawan you buat ni, dia guna formula satellite. Very good. V equals to square root GM over R. Okay, so dia masukkan nilai V because they give you the speed. Okay, V masukkan. So dia square lah sebab dia nak hilangkan square root. So G pun masuk. M adalah mass of Earth. So dia akan dapat nilai. Okay, dia akan dapat nilai R. But the question doesn't mention R. Okay, lepas tu apa kawan buat ni? Ni buat apa benda ni? Saya tak faham ni. Okay, tekan calculator dulu. So where is your R? Your R adalah bawah ni kan, over R. Betul tak? V squared ini G over R. Mana R awak ni? Tiba R awak hilang. Sekejap madam, saya tengok. Power of 3 square. Then you 6.67 power of negative 11 times 6 power of 24. So this is your R. Ni. So you kena tolak radius of Earth. Berapa radius of Earth? Apa benda dia buat ni, saya tak faham ni. Apa yang buat ni? Radius of Earth. Berapa radius of Earth dia bagi? Radius of Earth adalah 6.37. 6.37 power of 6. So jawapan dia adalah ni. Betul ke jawapan dia ni? Itulah 9.64 ni. Dan saya extend lepas tu saya Macam mana you buat ni? Saya tak faham. Macam matematik awak ni macam mana ni? Okay. Mula-mula saya expandkan yang 2.5 kuasa 7 tu, saya expandkan dengan R. R tu saya masukkan nilai 6.37 kuasa 10 kuasa 6. Lepas tu saya buat pergi sebelah, jadi dia tolak lah 4.002 kuasa 10/14 tu tolak dengan Yang ni dapat dari mana? yang ni dapat darab This one? Okay. Oh, yang ini yang dah square lah. So ini adalah R. Lepas tu saya dekat sini you lupa letaklah R kecil tu. Saya lupa masukkan nilai R. So yang ni pun buat bracket lah patutnya. This one R plus H ya. So this one adalah R. So RU adalah R plus H. Okay. So you dapat jawapan samalah. Okay. Okay, itu cara ni lah kawan you. Kalau saya guna formula yang biasa tu lah, direct je lah. Yang ni soalan dia pun tak susah pun. Okay, so the question dia suruh cari R. So you guna V satellite, V equals to square root GM over R. So you nak cari R kan. So R sama dengan U square both side. So you akan dapat GM over V square lah. Inilah sebenarnya. So masukkan nilai G, masukkan nilai M, masukkan nilai V square. Ni V So you dapat R. Okay. Dia tak nak cari R. Dia bukan nak R, dia nak H. Sebab dia kata altitude. So when the word altitude meaning dia start from the surface. Ni you punya Earth. So altitude ni start dari surface. So apa yang you kena buat? R tu adalah from the center, dari center. So R besar adalah radius. So altitude simbol dia H. H sama dengan R kecil tolak R besar. So you akan dapatlah jawapan ni 9.64 times 10 power of 6 meter. So macam tadi saya dapat ni saya dapat ni lah. Ni 16.008 power of 6.
Kenapa yang ni cikgu ambil banyak pula? Ya, sebab ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhir saja 2 titik puluhan. Jawapan yang bukan akhir sebenarnya you kena ambil semua. Ya. That's why saya kata tekan calculator sekali. Macam ni kan. Ni saya tekan calculator. Saya terus je tolak. Saya tak akan buat dua. Maknanya calculator tu biar dia bersama. Jawapan akhir je baru you take 2 decimal place. Okey. Boleh tak? Senang je kot soalan ni kan. Okey, soalan number B. Dia suruh cari period. Okey, kawan you guna formula T equals to 2 pi square root R cube over GM. Okey, betul lah formula ni. So, R you adalah, okey, R ni dia tambah tadi lah. Sebenarnya kalau you dah guna R yang tadi tu, boleh je terus guna R ni. R ni. Tapi kawan you sebab dia dah tolak, dia tambah. Okey, ni bagus. Dia tambah lah sebab yang ini adalah R besar. Ini adalah H. Okey. So dia bahagi dengan G dah ada, M pun dah ada. So square root, make sure your answer betul lah dalam 2 pi and jawapan dia adalah dalam second 2.01. Okay, betul lah guna formula je. Yang ni hanyalah guna formula. So make sure ingat R ini adalah refer kepada distance. So distance tu daripada center sampai ke objek. Okay, soalan terakhir number 10. Nah, nombor 10. Siapa nombor 10? Ni nombor 10 jawapan dia. Yang nombor 10 sebenar siapa? Siapa 10 sebenar? Ni. Alright, Daniel. Hello Daniel. Daniel? Ya, madam. Okay. A satellite of mass 200 kg is launched from the side of equator into a orbit at 200 km above the Earth's surface. So ini adalah apa Daniel 200 km ni? Simbol apa Daniel 200 km ni? H. H, bagus. Itu adalah H. Kenapa H? Sebab perkataan above. So dia bukan dari center lah, dia adalah H. If the orbit is circular, calculate the orbital period. So Daniel guna formula ni, bagus, betul. Tapi tak ada markah. So tak ada markah. Sebab apa tak ada markah? Sebab dia ada dekat nyawa, dia ada dekat list formula. Okay. So apa Daniel buat? Dia buat dulu R, dia cari R. Bagus. Dia itu ni tambah dengan radius of Earth. Yes, ini ada markah. Yang ni tak letak unit pun tak apa. Sebab apa ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhir saja kena letak unit. Tapi sebagusnya Daniel letaklah unit. Okay Daniel? Okey, madam. Sebab itu cara yang baguslah kita. Maksudnya kita buat tu, dia faham apa buat. Okay, apa formula dia? T equals to 2 pi R cube over GM. So dia masukkan R yang tadi tu, G betul, M betul. So dapatlah jawapan ni. Okay, jawapan kalau boleh Daniel kita letak 2 di titik puluhan. So 1, 2, 3. So 5.29 darab 10 kuasa 1, 2, 3. 3 second. Kalau nak letak ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau letak 2 titik puluhan, cantik lah jawapan awak 2 je. Okay. Soalan number V, dia minta satellite speed. So dia guna V equal to square root GM over R. Okay, betul. G pun ada. M pun ada. R pun guna yang R tadi. Masuk nilai je lah. You dapat 7804. So 1, 2, 3. So you get Z 8.0 times 10 power of 3 ms negative 1. So itu jawapan dia. Betul tak? Saya tak tahu jawapan dia betul ke tak ni. Saya main tanda je. Saya tak hafal jawapan awak. Okey, jawapan dia okey betul. Ini pun betul. Dia pun tak letak 2 titik puluhan. Letaklah 2 titik puluhan. Patutnya dia kena 2 titik puluhan. Okey. Boleh tak ni? Okey, soalan. Ada satu je tinggal soalan. Okey, soalan terakhir. 11. The period of satellite circling the planet neutron. Ada ke planet neutron? Ada planet baru tu kan rasanya. Is observed is 84 second when is circular orbit with radius 8 times 10 power of 6. Determine the mass of neutron. Yang ni tak apalah, saya buat lah. Okay, so soalan ni dia suruh cari mass of planet neutron. Okay, dia bagi you period. So you guna je formula period. Apa formula period? 2 pi square root R cube over GM. Okay.
So R ada tak radius? What when is circular in radius? So ini ada ala R lah, tak perlulah tambah ketolak ke apa, tak perlu. Kecuali dia ada perkataan above. Nampak je perkataan above? Surface. Nampak je perkataan above atau surface? Surface. So kena tambah R. Kalau tak ada perkataan above atau surface, jangan tambah R. So 8 times 10 power of 6 divided by G 6.67 times 10 power of negative 11. M nak cari. So ini adalah R cube. T berapa? 84. Okay, so macam mana nak buat ni? Kita kena kita kena ni cuba saya nak tekan kalkulator. Boleh tak? Berjaya tak? Saya baru dapat tahu benda ni. Saya nak try. 84 equal 2 pi. Saya tak tahu jadi kita square root. Okay. Buka bracket 8 power of 6 cube. Cube mana cube? Ni shift cube. Okay. Divide by no pula dah tahu ni. 6.7 power of negative 11 times unknown x. Ke boleh x je? Ke kena tegak bracket? Okay. Alright, dah. Okay, kita tekan so ke jawapan dia tu? Dia macam daripada 4 Ada tak saya tekan salah ni? Saya tekan salah. Okay, tengok ni. Awak tengok jawapan saya saya tekan sama dengan ni. Kalau awak tengok ni, X saya 3 point ni ada left tolak right ni ada negatif. So jawapan ni saya tak boleh terima lah. Kenapa tak boleh terima? Sepatutnya left dengan right awak kena sama nilai kosong. So tekan satu lagi. Yes, this is my answer. 4.29. Betul lah? Power of 28. So jawapan saya mesti left L tolak right mesti sama dengan kosong. Okay, boleh? Boleh, madam. So saya yang dah umur 30 lebih pun boleh saya baru belajar ni benda ni semalam. Saya baru tahu benda ni. Yang pasal boleh rupanya kalkulator sebab dia kata budak-budak zaman sekarang ni tak tahulah awak ni budak-budak zaman bila ni. Saya tengok kat YouTube. Dia kata budak-budak zaman sekarang pandai dah guna kalkulator ni, dia kata. Tak tahulah awak ni budak mana ni. Saya baru belajar benda semalam dan saya suka, tiba-tiba saya suka. Dan saya pun yang umur 30 boleh belajar, takkanlah awak umur 18, 19 tak boleh belajar kalkulator saya pakai ni. Boleh, cuba try lah. Saya rasa it's easier, it's make your life easier. So that's why dia suruh awak pakai kalkulator. Saya rasa class week ni, sekarang ni sekolah semua dah kena pakai class week kot. Mungkin zaman awak tak kot, saya rasa sekarang sebab saya tengok dekat YouTube, sekarang ni semua dah suruh beli class week lah. Mungkin nanti generasi next kena beli lah kan. Okay, boleh? Boleh. Boleh aja. Okey tak ni? Yang lain ni okey ke tak okey ni? Dari Malaysia pula kau ini. Okay, madam. So, soalan chapter 7 ni, the one that make you confused adalah sebenarnya yang itulah saya cakap tadi. The one yang akan menyebabkan awak pening-pening adalah R besar, R kecil, H. Kalau awak tengok pattern soalan dia direct je guna formula. So kalau ada formula guna, make sure jangan confuse we escape dengan V. We escape adalah lari. V adalah satellite motion. Okay, dengan yang kedua yang you akan confuse M besar dengan M kecil. Sebab you akan refer kepada formula. Memang sekarang you cakap, saya hafal. Memang. Sebab sekarang baru chapter 7. Kalau awak tengok formula kat sini, awak ada 78 formula nanti. So, memang you akan use this. Okay, so cuma nanti you akan pening lah kat sini. So, jangan, dia dah bagus dah tulis sini, escape. Ini escape. Yang ini adalah V. Dan ingat R ni dia start dekat radius lah. Maksudnya dia escape daripada radius of that surface. Kalau you guna planet Pluto, so R planet Pluto lah. Janganlah guna R radius of Earth. Kalau dia guna M planet Pluto pun kena guna M planet Pluto.
Okay, yang ini adalah V satellite. Okay, the one that you kena derive ini. So ini kena tahu derivation. Derive. Okay, boleh. So dah habis dah chapter 7. Saya tak buatlah quiz chapter 4, 5, 6. Nanti saya terus masuk quiz chapter ni. So next week, kalau awak tengok saya tak ada bagi tutorial chapter 8. Sekejap. Sekejap, mana saya kena jumpa awak dulu. Saya kena stop. Kita buat benda